Sejarah mazhab, perbezaan pandangan, dia bermula mazhab ni bila mana tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat. Sejarah mazhab, perbezaan pandangan, dia bermula mazhab ni bila mana tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat. Tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat dalam fiqh. Bahkan perbezaan pendapat ni memang tak dapat nak dielakkan. Bukan kata beza mazhab. Ulama dalam satu mazhab pun beza. Mazhab Syafi'i bukan selama-lamanya hanya ada satu pandangan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun ada dua pandangan. Ada pandangan yang baru, ada pandangan yang lama. Bahkan perbezaan pandangan di kalangan para ulama berlaku ketika mana Nabi hidup lagi, iaitu di kalangan ulama-ulama sahabat. Mereka berbeza pendapat. Ketika mana ada beberapa orang sahabat yang bangun pagi dalam keadaan berjunub, tak ada air, nak buat macam mana? Ada yang tak salat kerana air tak ada. Ada yang berguling dekat tanah. Kan? Bila tanya kat Nabi, Nabi kata cukup hanya sekadar tayammum. Nanti bila ada air pergi mandi. Nabi tak kata ni apa pasal beza pendapat kamu ni? Kamu tak takut pecah belah ke? Nabi tak kata. Nabi mengiktiraf perbezaan itu kerana masing-masing nak mencari kebenaran, nak mencari hukum yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Yang selalu saya sebut dalam satu hadis, ketika mana Nabi balik daripada perang Ahzab, perang Khandaq. Selesai perang Khandaq, Nabi nak letak senjata. Jibril kata, kau dah letak senjata? Kami malaikat belum letak lagi senjata. Tu, dekat perkampungan Bani Quraidah, Yahudi langgar perjanjian. Maka Nabi arahkan semua sahabat yang mampu untuk berjihad, keluar jihad, lawan golongan-golongan Yahudi yang langgar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi keluarkan arahan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang daripada kamu yang keluar ke perkampungan Bani Quraidah ini untuk salat asar sehingga kamu sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Tapi sebahagian sahabat dia salat juga di pertengahan jalan walaupun belum sampai. Yang pegang kalam Nabi secara literal ni, yang pegang kalam Nabi secara literal ni, dia tengok sebahagian solat di pertengahan jalan, dia kata, laqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salah. Nabi larang kita daripada solat ni. Pasal apa kau mau solat? Bal nusalli, kata orang yang solat. Bahkan kita kena solat. Walam yurid minna dhalik. Nabi bukan nak larang kita solat. Kita solat. Bila sampai di perkampungan Bani Quraidah, sebahagian yang tak salat ni pergi report dekat Nabi. Bukan kerana cari gaduh, tapi kerana sahabat ni tak boleh tengok kalau ada maksiat yang berlaku di depan mata mereka. Sahabat tak boleh tengok. Kerana sahabat yang tak salat menganggap orang yang salat telah melanggar arahan Nabi yang jelas. Arahan Nabi jelas, jangan salat. Maka disebutkan pada Nabi, wa dzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tak marah. Nabi tak cela siapa-siapa. Yang salat pun okey, yang tak salat pun okey. Ini memberikan isyarat. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan ini merupakan isyarat daripada Nabi. Perbezaan pendapat itu ada kalanya diraikan. Di ruang yang dibenarkan, kita boleh untuk berbeza pendapat.
Perbezaan pendapat ini diraikan. Nabi tak marah. Yang solat okey, yang tak solat pun okey. Sehinggalah apabila Nabi wafat, kita melihat golongan sahabat juga berbeza pendapat. Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit berbeza pendapat dalam satu masalah faraid. Sehingga Ibnu Abbas bila dengar pandangan Zaid bin Thabit, dia kata, ala yattaqillaha Zaid. Adakah Zaid tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah ni? Kata Ibnu Abbas, aku sanggup, demi Allah aku sanggup untuk bermubahalah di Kaabah bagi siapa-siapa yang bercanggah pendapat dengan aku. Aku sanggup nak bermubahalah. Mubahalah ni sumpah laknat. Kalau aku betul, ya Allah laknat orang yang beza pada aku ni. Engkau pula sumpah. Kalau hang betul, biar aku kena laknat tak apa. Ibn Abbas kata aku sanggup. Ui, kira hebat tu. Kira hebat tu. Dia berbeza pendapat dengan Zaid bin Thabit. Tapi Zaid bin Thabit ni, ketika mana dia masuk ke Madinah, ada dalam kertas kerja saya tu saya sebut. Zaid bin Thabit ni, bila dia sampai dekat Madinah, dia naik kenderaan, dia naik unta. Abdullah bin Abbas melihat dia, dan Abdullah bin Abbas pun ambil tali yang ikat unta dia tu, bawakan. Kerana walaupun mereka berbeza pendapat dalam satu isu, tetapi penghormatan Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit masih lagi ada. Masih lagi ada. Maka Zaid kata tak payah. Buat malu lah, duk pegang-pegang ni. Segan. Abdullah bin Abbas kata, beginilah kami. Hakadha ulimna linahtarima kubara'ana. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami. Sebab Abdullah bin Abbas ni muda. Nabi meninggal, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas baru belasan tahun. Dia tak macam Zaid, sedikit berumur. Nabi dah tak ada masa ni. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami, kata Abdullah bin Abbas. Zaid kata, ibsat yadak, hulurkan tanganmu. Zaid pun cium tangan Abdullah bin Abbas. Orang tua cium tangan orang muda. Kata Zaid, hakadha umirna an nahtarima ahla baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agak-agak khilaf yang macam ni kita boleh dapat lagi. Agak-agak penghormatan dalam keadaan berbeza dalam satu dua isu, bolehkah kita dapat di zaman ni? Tak payah cakap tuan-tuan, saya ada beza pendapat dengan mana-mana ustaz, tiba-tiba kami bertemu dalam satu majlis, ada pula komen kat bawah tu, tak tanya pasal hari U355 ke? Apa ingat semua nak kena sama satu pandangan ke? Sahabat Nabi pun boleh menghormati sama mereka. Maka mudah-mudahan dengan program yang seperti ini, kita dapat telusuri bagaimana penghormatan di kalangan ulama-ulama yang berbeza pendapat. Lebih jauh disiplinnya, lebih jauh adabnya daripada apa yang kita lakukan di zaman ini. Baik.